This call is now being recorded. Okay. Kita tengok balik. Okay, kita sudah bincang sampai bahagian ni, initiation step. So, initiation step, dia akan melibatkan pemutusan secara homolitik. Okay, homolitik ni maksudnya pemutusan sama rata dalam bond ni. Dalam bond ini ada dua elektron. Kamu tengok yang ada tangan ni sekarang ni warna putih. Ada dua elektron kan. So, satu elektron tu akan bagi ke kanan, satu elektron tu akan bagi ke kiri. Sebab tu kalau kamu tengok sini, free radical tu ada satu dot di sini. Okay. And then satu lagi free radical ada dot di sebelah sana. So, dot itu mewakili elektron. Okay, dot itu adalah mewakili elektron. Satu elektron yang kena bagi sebelah menyebelah lah. So, kamu akan dapat satu markah bila kamu buat benda ni dengan lengkap. Okay. Satu cara lain lagi untuk menulis homolytic cleavage, boleh juga buat tulis macam ni di bawah. So, kita boleh push, asalkan kita push guna half-headed. Kenapa dia half-headed? Kenapa dia tidak full-headed arrow? Sebab ini menunjukkan satu elektron daripada bond ni di-push kepada bromin ni, dan satu lagi elektron tu akan di-push kepada bromin ni. Kena ingat dalam satu covalent bond ni ada dua electrons. So dia boleh push satu ke sebelah, satu ke sebelah. So ini adalah homolytic cleavage lah. Homolytic cleavage hasil dia adalah free radical. Okay? Free radical ini dia sangat-sangat reaktif. Dan dia mesti ada UV lah kalau kita mau ada free radical punya formation. Kalau mau ada homolytic cleavage, dia mesti ada UV. Ini mesti ada, wajib. Okay? So, arrow ni yang warna merah ni, siapa tu? See off dulu microphone. Okay. Okay. Arrow yang warna merah ni, ini sebenarnya kita panggil sebagai electron pushing formalism. Formalism ni maksudnya cara tulis lah. Okay, cara kita mau tunjukkan elektron daripada bond ini kita tolak ke bromin ini kita tolak ke bromin ini, kita akan guna curly arrow macam begini. Ini adalah curve arrow yang half-headed. Okay, kenapa dia half-headed? Kenapa dia curve? Like I said, dalam organik ada banyak peraturan yang ditetapkan oleh manusia untuk menunjukkan proses. So, kita kena ikut saja. Kita kena ikut macam mana peraturan, macam mana format yang sudah diajar. Contohlah macam kita buat karangan bahasa Melayu. Kenapa mesti ada perenggan? Kenapa kita kena mula dengan introduction? Kenapa kita kena buat ni and kena buat yang itu? So semua itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh orang-orang yang berkuasa lah. So kita ni cuma orang yang mengikut peraturan. So tidak perlu persoalkan benda tu. Kamu cuma perlu ikut sahaja dia punya format and you will be okay. Now, selepas initiation, akan melaksanakan propagation step. So mungkin CP01 tidak sempat sampai di sinilah. So cuba salin yang ini. Okay, yang PP30 itu sudah sampai sini tadi. So apa berlaku pada propagation step? Kehadiran free radical, ini adalah free radical lah yang kamu tengok sekarang yang ada tangan putih ni, yang ada dot ni, ini adalah free radical bromine. Okay, free radical bromine dia sangat reaktif. So disebabkan dia punya reactivity itu tinggi, dia menyebabkan alkane. Propane kita ni kan tidak reaktif. Kita sudah bincang masa nomenclature itu, kita sudah tetapkan bahwa alkane itu adalah tidak mempunyai functional group. So, bila dia tidak ada functional group, dia punya reactivity itu hampir tiada. Dia sangat-sangat stabil dan dia kalau boleh dia tidak mau buat reaction. Kecuali kita mampu mewujudkan satu spesies yang sangat reaktif. So spesies ini sangat reaktif hasil daripada proses yang di atas itu, yang kita tengok di atas ini tadi. Okay? Okay, hasil daripada proses yang ini, bromin ini terputus secara homolytik akibat daripada kehadiran UV. UV ini kita boleh fahamlah, UV ini satu tenaga yang sangat kuat. That's why kita direkomend untuk tidak keluar rumah tanpa pakai sunblock.
Sebab UV yang ada di matahari itu mampu mewujudkan free radical atas kulit kita. Kalau ada banyak free radical atas kulit kita terbentuk akibat terdedah daripada UV matahari, lama-kelamaan kita punya kulit itu akan develop skin cancer. Okay? That's why reaction ini, kalau letak di bawah matahari, dia akan menghasilkan free radical. So, bila jadi dia free radical itu pula akan menyebabkan propane yang ada dalam boiling tubes yang sama ataupun dalam beaker yang sama akan mula membuat reaction lah. So elektron ni, yang dot ni adalah elektron yang ada tangan putih sekarang ni, dia akan kena push halfway saja, dan kalau kamu tengok sini yang pink ni sekarang, bond pink ni sekarang, yang ada tangan putih ni sekarang, tapak tangan putih ni, dia akan push satu elektron lagi pula untuk berjumpa dengan elektron daripada bromine free radical di tengah-tengah. So ini cara lukis dia. Lepas tu kan satu bond ini ada dua elektron. Kalau satu tu sudah di push untuk jumpa dengan the electron from free radical over here, dia akan push lagi pula satu elektron ke carbon ini. So carbon ini yang pegang elektron ini kan yang dalam bond. So jadilah kalau punya free radical satu lagi di sebelah. So ini adalah free radical yang baharu. Okay? That's why ada propagation. Propagation ini datang daripada perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud perbanyakkan. Okay? Propagation datang daripada perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud kita banyakkan dia. So apa yang kita perlu banyakkan? Dia mau banyakkan jenis free radical. Pada initiation step, kita sudah ada hasilkan free radical bromine. Kehadiran free radical bromine ini, dia menyebabkan the propane yang dia reaktor itu menjadi free radical yang baru lah. Okay? So, kena ingat, ini adalah arrow dia kan. So ini adalah only pushing one electron at one time. So dia cuma push satu elektron pada satu masa. Okay? Kamu tengok sekarang ada H sini color purple, color pink, dan BR sini color biru. So, maksudnya H ini asalnya adalah yang inilah yang ada tapak tangan putih nanti. Yang di sebelah reaction. Saya boleh kah? Boleh tanya. Kalau mau tulis propen tu kan, propen tambah free radical BR, boleh kah? Baru dia punya half headed arrow tu pergi simbol tambah tu. Tidak ada masalah, boleh. Simbol tambah tapi dia jumpa di tengah. Iyalah, tapi dia ya macam gitulah. Asal ada ini, terima. Asal dia berjumpa kepala macam ni, terima. Kamu mau letak plus ini boleh, tidak ada letak plus pun boleh juga. Oh, okay. Thank you. Okay. So, dia punya konsep adalah kepala arrow tu bertemu. Dia macam kamu tapak tangan putih. Okay, sekarang saya sedang menyentuh itu. So, yang ini asal temu macam begini, itu sudah betul. Yang tadi soalan Fikri itu, dia bilang boleh letak plus di sini bawah. Tidak ada masalah, boleh buat macam begitu. Diterima juga. Alright, so saya harap CP01 sudah salin yang ini. Kita akan teruskan pula pada propagation step itu, dia ada satu lagi step. So, sekarang kita sudah hasilkan free radical yang ini kan, yang dalam pink ni, free radical of the protein, dia pula yang akan trigger reaction sebab ada bromine, ada bromine yang tidak terputus actually oleh UV itu. Kamu kena ingat, bila kita buat eksperimen, dia bukan 100% perfect. So ada bromine yang terputus akibat daripada pendedahan UV. Ada yang tidak putus. Itu kamu kena ingat, okay? That's why bila kita buat eksperimen, ada garisan yang tidak lurus, ada point yang ter-isolated. Itu semua normal untuk eksperimen. Sama macam yang organik proses sekarang. So ada bromine yang tidak terputus punya bond di sini. Apa jadi? Kan kita sudah hasilkan ini, kita sudah ada free radical of the propane, dia pula yang menyebabkan homolytic cleavage. So dia datang,
Okey, dia datanglah, dia jumpa, hey, kau masih lagi belum jadi free radical. Alright. So macam ni lah, ini free radical dia. So kamu just ikut, mana saya buat, kamu ikut. Jangan jadi kreatif, jangan jadi kreatif dulu, kamu ikut exactly macam mana saya buat dulu. Nanti kita akan cuba perbaiki kamu punya cara lukis tu. Kalau ada buku cara lain, jangan ikut, kena ikut cara yang saya buat. Okay, sebab ini adalah format yang ditetapkan oleh metrik KPM. Okay, so sekarang bila kamu tengok ni, tadi kita sudah bersetuju bahawa free radical yang ada dot ni dengan tangan tapak tangan putih saya tu, yang ada dot ni, ini adalah free radical. Orang sangat-sangat reaktif. So, diorang suka cari pasal lah. Lebih kurang macam tu lah. Benda yang reaktif ni suka cari pasal. Kau duduk diam-diam, dia tidak suka tinggal duduk diam. Dia mau kau ikut sekali dalam dia punya kehidupan yang penuh dengan drama mungkin. Lebih kurang macam tu lah cara kita berfikir. So, apa jadi? Sama juga, what happen, kita akan ambil satu EPF half-headed daripada dot ni, kita jumpa di tengah macam begitu. Okay, dia akan muncul sebentar lagi. Okay. Okay, macam tu. Dia akan muncul. Kita akan push daripada dot tu. Tengok, sangat rapat dengan dot. Dia mesti curve. Dia di antara tu lah. And then, elektron yang kedua yang akan di-push adalah daripada bond BR ini. So, akan ada push satu EPF jumpa di tengah juga. Macam tu. Okay? So, macam ni lah lebih kurang. Diorang akan jumpa di tengah. So, kalau kamu tengok sekarang lebih kurang sama macam apa yang berlaku di atas. Okay, lebih kurang sama juga. Free radical tu cuma di berlainan sekarang. So, diorang akan bertemu di tengah. Okay, so ini belum selesai lagi. Sebab dalam satu bond tu ada dua elektron kan. So, yang satu lagi akan di-push ke arah bromin yang satu lagi. Okey, macam begini. So far ada soalan? Boleh bagi tahu dalam ruangan komen. Kalau tidak ada soalan, boleh type tidak ada soalan. Okey. So ini adalah dia punya proses lah. So bila dia sudah ramai yang cakap tidak ada soalan so far, so tidak apa, kita teruskan dulu. So apa yang terjadi sekarang? Kalau kamu tengok sekarang pada propagation tidak ada UV atas arrow tu, tidak ada UV. Tidak perlu UV sekarang. Sebab kenapa kita sudah ada free radical? Free radical inilah yang akan menyebabkan reaction itu berlaku. Okay, UV itu cuma perlu ada pada initiation step. Ingat, perkataan initiation adalah perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud memula. So, kita memulakan dia dulu, kita kena ada UV lah. Tapi kalau sudah sampai propagation, tidak perlu UV sudah. Sebab kita akan ada free radical ini yang agak reaktif, menyebabkan orang yang stabil mau react juga. Okay? So, bila sudah selesai benda ni, apa jadi sekarang? Kamu akan form kamu punya, dia akan form dia punya major product. Okay. So, sekarang kamu akan ada bromin di sana atas. So, inilah yang akan terhasil. Tunggu dulu, tempat kamu belum muncul lagi. Okay. Jadilah benda tu. And then, yang satu lagi bromin tu, dia akan jadi bromin
free radical. So ini plus. Okey, so inilah dia. So kita dapat ini Ctrl Z. Okay, semua benda ni satu markah. Okey. Ada soalan so far sebelum kita teruskan ke termination step? Boleh kita teruskan? Atau masih menyalin lagi? Okey, teruskan Okay, saya bagi masa dalam seminit lah macam begitu. Mungkin ada yang sedang menyalin lagi. Less than 1 minute lah. Mungkin 45 or 30 seconds. Di bawah ni belum. So yang ketiga nanti kita akan start, dia akan tamatkan all the steps. Okay, so yang the last step for free radical substitution mechanism, kita akan buat termination step. Tapi dulu, okay, sudah muncul sudah. Semua nampak termination step ya? Yes, sir. Okay, termination step ini berasal daripada perkataan bahasa Inggeris juga. Bermaksud kita mau stop dia, kita mau terminate. Terminate itu maksudnya stop lah. Macam kamu bagi tahu, saya sudah terminate, sudah saya punya G. Oh, saya sudah terminate, saya punya sel. Itulah maksud dia, kita sudah kasih stop dia. Kita tidak mau lagi hasilkan free radical. Okay? Kalau masih ada free radical, reaction itu akan sentiasa berterusan. Sampai tidak ada lagi reaction. Okay? Macam begitulah dia punya kisah lah. So, termination step ini, dia cuba untuk menamatkan semua aktiviti free radical. Cara dia macam mana? Dia akan buat free radical, jumpa free radical. So, kita bagi jumpa dulu free radical ini. Kita ada free radical ini. Lepas tu dia jumpa another free radical. Bromin dengan bromin punya free radical. Okay. Macam ni. So, mungkin ada student yang sekarang sudah agak confused. Kenapa tiba-tiba saya tulis punya dot? Macam begini pula, bukan di sebelah, kalau yang ini di sebelah kiri ke tadi, yang ini di sebelah kanan tadi. Tidak menjadi masalah. Di mana-mana kamu letak dot itu suka hati kamu. Di kiri kah, di kanan kah, di atas kah, di bawah kah, asalkan dia kemas. Okay? Free radical itu di mana-mana dot kau letak, asalkan dia kemas. Kenapa saya letak dia menghadap antara satu sama lain ni sekarang? Sebab saya mau buat dia punya EPF. Ingat, bila saya sebut EPF, kamu kena bayangkan arrow yang warna merah ni. Okay, arrow ni adalah pushing kan, kita electron pushing formalism. Okay, so untuk termination step, dia akan berjumpa nakal dengan nakal, reaktif dengan reaktif. Lepas tu terminal lah, mati. Okay, lebih kurang macam begitu. Kalau orang reaktif jumpa orang reaktif, apa jadi? Confirm, pelatak punya, gitu kah? Kalau ada yang berpukul macam gitu, of course ada orang mati kan, of course ada orang yang cedera. Boleh berfikir macam begitu supaya senang kamu mau ingat. So kita jumpa free radical dengan free radical. Sama juga EPF kekal sama, dia guna half-headed EPF. Ini satu jumpa di tengah macam begini. Okey. Tengok cara yang saya buat tu. Dia jumpa tengah macam begitu. Yang satu ni pun sama juga. Dia akan jumpa di tengah, samalah dia akan berjumpa di tengah. Like that.
Okay, sudah bila berjumpa di tengah, pertembungan antara dua-dua elektron tu akan menyebabkan dorang form single bond. Kan akan berlakulah pembentukan single bond. Okay, so akan ada Br, lepas tu dia form bond, akan ada lagi Br. So terminated tadi ya. So tidak ada lagi orang-orang yang reaktif. So sudah jadi reaktif. Okay, so ini yang pertama. Yang kedua, boleh juga Br ni, okay, Br free radical, dia jumpa pula dengan free radical propane. Okay, jumpa dengan free radical propane macam ni ya. Ini bukanlah kemungkinan, ini adalah pertembungan yang kedua, jenis-jenis pertembungan antara free radical. Okay, so sama juga daripada dot tu kita akan push EPF like this. Dari dot ni kita push dia, jumpa lah di tengah macam tu. Lebih kurang macam tu lah dia akan berjumpa. So sekarang kita faham bahawa free radical ini bertembung dengan free radical ini, dia akan hasilkan CH3 inilah. So kita akan form dia punya major product juga. Kalau kamu tengok sekarang, kita sudah form dia punya major product. Okay? So apa lagi? Apa lagi kemungkinan? Ada satu lagi jenis kan? Ada satu lagi jenis pertembungan di antara propane free radical dengan propane free radical. So contoh dia akan buat CH3 C. Okey, sekarang ini saya akan letak H2 di sini, tidak menjadi masalah. Dia still benda yang sama juga. Lepas tu saya letak dia punya dot di bawah. Okey, kalau kamu tengok sekarang, saya ubah sedikit lukisan dia macam ni. Okey, kamu nampak tu kan? Sekarang saya lukis dia, saya kasih pindah dia punya H tu pergi atas, dot itu pula di bawah. Kenapa saya buat macam begini? Supaya mudah untuk saya melukis. Okey, mudah untuk saya melukis the pertembungan yang seterusnya. So CH3 yang di bawah ni saya akan buat dot tu tempat biasa tadilah. Kita ada H sini. Kita ada H3 di sana. Okey. So sama juga derang akan bertemu di tengah-tengah macam tu. Okay, and then selesailah sudah. Dapatlah CH3. C ini ada H di sini. Sini ada H3 di sini. Dia form bond di sini. Ada satu bond yang di form di sini di antara kedua-dua CH3 itu. Okey, so sini adalah CH3. Okey, dapatlah macam begini. So ada tiga equation lah. Okey, ada tiga pertembungan free radical dengan free radical tu untuk termination steps. So ada kemungkinan dalam exam kamu bagi
kamu bagi semua ketiga-tiga ini betul. Ini mesti betul. Ini mesti betul. Dia punya arrow ni mesti betul. Pertembungan dia mesti betul. So ini akan dapat 1 markah. Okay, itu dapat 1 markah. And then sama juga yang kedua ni pun sama juga, ini kena betul, dia punya arrow tu kena betul, pertembungan tu kena betul, dia punya major product tu kena betul pun, ini dapat 1 markah. And then yang di atas pun sama juga dapat 1 markah. So kalau kamu tengok, mekanisme yang begini panjang pun dia sudah merangkumi 3, 4, 5, 6 markah, melebihi markah dalam JPU. Okay? Saya akan tunjuk balik JPU tu. Tersalin kah semua ini guys? Ataupun perlu masa lagi? Sudah, Sir. Kalau ada yang belum, jangan malu-malu bagi tahu. Okay, so bila kita tengok balik yang ini JPU. Bila kamu tengok pada bahagian yang ni, hydrocarbon, kan hydrocarbon, mekanisme ni dalam hydrocarbon, markah yang diallocatkan dalam exam adalah 5.2 markah. So itu sudah 6 markah just untuk mekanisme. So saya tidak logik lah kalau dia tanya just mekanisme kan dalam exam. So ada kemungkinan dalam exam mungkin dia just tanya sebahagian daripada mekanisme tu. So dia mungkin kita draw salah satu lah, mungkin dia beritahu draw one of the reaction in the propagation step contohnya. So kamu kena lukis satu sajalah. So satu tidak akan bagi 1 markah. So ini adalah andaian saya sekarang. Sebab markah yang diallocate untuk hydrocarbon ni terlalu kecil. 5.2 markah. Padahal hydrocarbon adalah chapter yang paling banyak benda yang perlu dipelajari. Ada alkane, ada alkene, and so on. Tapi markah 5.2 sahaja. So ini yang menjadi persoalan dia sekarang lah. So saranan saya, hafal benda ni, termination step apa semua ni, hafal cara membuat benda ni semua, buat latihan banyak-banyak, tapi jangan seksa diri kamu untuk hafal yang terlalu, kena hafal juga sebab kalau dia minta parts of it, kalau kamu tidak tahu, susah lagi kita menjawab kan. Okay? Tapi kamu jangan terlalu risau yang kamu hafal mekanisme saja, tapi kamu tidak buat benda yang lain. Sebab ada benda lain yang kita perlu buat untuk organic chemistry. Okey, kita sudah selesai. Sebenarnya kita sudah saya boleh cakap lah, kita sudah selesai bincang. Kalau saya mau tengok sini, kita tengok mana sudah tu. Okey. Kita sudah selesai bincang yang ini sudah. Mekanisme untuk free radical substitution. Dan sudah. Okey, tinggal kita buat latihan. Kita buat latihan based on apa yang kita sudah belajar tadi itulah. Is that okay, guys? Okay, Sir. Okay, so what I want you to do now, cuba kamu buat dulu sedikit latihan lah. Nanti kamu akan hantar, kamu akan tanda sendiri, nanti saya akan bagi jawapan dia. Okay, cuba buat mekanisme for. Okay, so kita akan buat. Saya bagi cyclic di sini. Lepas tu plus Cl2 UV and then dia cuma akan hasilkan inilah Cl. This one is of course going to be major and then plus HCl.
Okey, cuba buat mekanisme ni. Kesalin dulu. Ini buat sebagai latihan tambahan lah. So, macam mana dia punya mekanisme? Okay, so how is the mechanism? Okey, kita akan teruskan dengan elimination. Okey. Boleh kita teruskan? Boleh kita teruskan? Boleh, sir. Okey ya. So sekarang ini kita tengok mekanisme number 2. Control Z. Conversion of alcohol to alkene. Okay, so mekanisme kedua, conversion of alcohol to alkene, ataupun nama dia yang sebenar-benarnya dehydration of alcohol. Okay. And then sebenarnya type of reaction terlibat elimination. Okay, elimination lah. Okay, soalan so far. Mungkin mau tanya kah apa beza dia dengan yang tadi kah? Apa ni type of reaction sebelum kita teruskan? Alright, kalau tidak ada kita teruskan. So untuk elimination of yang ni, let's say kita guna, right, saya akan guna okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so sini ada 6 carbon. So sini ada OH. So ini alkohol dia. And then ini adalah alkohol. Alkohol tu pula akan react dengan concentrated H2SO4. So, mesti ada heat.
Heat ini kita tulis 3 segi lah, ni maksudnya ada heat lah. Bila sudah ada heat, dia akan jadi ni alkin, and dia akan buang water lah. Ada H, lepas tu dia gabung dengan OH. So lebih kurang macam ni lah. So as you can see over here, what's going on here is from alcohol berubah jadi alkin. Dan ini adalah major product. Macam mana kita tentukan major, nanti saya akan beritahu. Ini adalah line 6 lah, penentuan major minor. So ini adalah major product. Okay, so okay, ini adalah reaction dia lah. So this is the chemical reaction. Kita ada alkohol, dia react dengan concentrated sulfuric acid. Lepas tu ini adalah heat, and then dia akan menghasilkan alkene. Okay, ini adalah dehydrating agent, H2SO4. Bolehlah kamu label di sana. Kita boleh label benda ni. This is, dia mungkin akan tanya dalam exam, dehydrating agent. Oh, tadi kita pergi balik sekejap di free radical substitution. Lupa saya bagi tahu. Free radical substitution. Mana sudah tu? Section 8. Okay. Kita patah balik di free radical substitution. Kita patah balik ke free radical substitution. Soalan sangat-sangat popular. Dia tanya pasal UV. Apa fungsi UV ni? Okay, UV ini dia punya function to initiate the homolytic cleavage. Nah, ini punya fungsi. To initiate the homolytic cleavage. So, kena ingatin itulah apa fungsi UV. Kamu kena ingat. Sebab ini soalan yang agak popular dalam exam. Dia akan tanya apa fungsi UV itu. Nah, jawapan dia untuk memulakan homolytic cleavage. Sama juga tadi, untuk H2SO4 ni, dia akan tanya dalam exam, apa fungsi H2SO4? H2SO4 ini berfungsi sebagai dehydrating agent. Agent yang membuang. Dia kasih kering. Dia buang air. Bila sebut buang air, ada yang ingat pergi berak lah apa semua kan? Bukan. Okay? Dia buang air dari molekul ni, daripada alkohol. So bila dia eliminate, kan ada perkataan elimination kan, dia punya reaction. Bila dia eliminate OH ni, dia akan buang yang inilah, tengok. Apa dia punya byproduct? Byproduct dia adalah H2O. H ini satu asal dia daripada H2SO4. Okay? Tapi dia sudah ambil yang OH ni, so dia jadilah water di sini. So kita eliminate water lah. Untuk kita jadikan alkohol ini alkene, kita perlu eliminatekan water molecule. So that's why nama dia elimination. So macam mana mekanisme dia ni? Mekanisme dia ni bagi saya agak mudah lagi lah. Cuma yang 4 hujung tu ada sedikit mengelirukan
bila kita mau menentukan dia punya major and minor. Sebab ada rule yang kita perlu apply. Oh, mekanisme dia macam mana? So, the mechanism okay, semua? So, mekanisme dia sekarang, kita akan mula dengan step number 1. So, tidak perlu tahu nama step dia. So, step number 1. Tidak kisahlah, nama dia tu kamu tidak perlu tahu pun. Tapi saya tulis lah. Saya tulis supaya kamu senang mau study. Cuma dalam exam tidak perlu tulis pun boleh. Step 1, dia adalah protonation. Kita mau tambah proton. Bila kita sebut protonation, maksudnya kita memasukkan H+ dalam tu. Itu maksud dia proton. Okey, proton itu adalah H+. Protonation of alcohol. So inilah dia punya step number 1. Macam mana cara itu? Kita akan ambil alkohol tadi, lukis balik alkohol yang di atas ni. Okey, kita lukis balik. Kamu akan lukis 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu sini. Tunjukkan yang ini, bonding ini. Sama ke 1, 2, 3, 4. Okey, kita keluarkan bond dia macam itu sebab kita mau buat mekanisme kan. So, tunjukkan lone pair pada oksigen. Ada lone pair macam tu. Lepas tu, dia react dengan concentrated sulfuric acid kan. Kita tulis HOSO. Okey, lukislah HOSO tu. H, bond, O, S, O, 3, H. Lukislah ini HOSO. Kamu tunjuk yang satu ni. So, apa jadi sekarang? Kamu kena faham sekarang proton ini, H yang melekat pada OSO3H ni, dia sangat-sangatlah kekurangan elektron. Okey, sangat-sangat kekurangan elektron. Kenapa? Sebab dia attach pada oksigen, yang attach pada sulfur, yang attach pada 3 lagi oksigen. So maksudnya sekarang semua elektron density lah, elektron cloud yang ada pada elektron ini semua agak banyak ke arah OSO3H ni. So maksudnya proton H ni sangat mudah untuk dilepaskan. Okay? Sebab oksigen ni sangat elektronegatif, sulfur ini pun sangat elektronegatif, tambah lagi ada 3 lagi oksigen di sini. Kalau kamu tengok yang sini, dia oksigen. Yes, yang pink sekarang ni pada alkohol, ada oksigen. Dan memang attach pada H. Tapi sekarang kamu kena tengok di sini ada carbon. So benda ni semua merupakan elektron yang proton, atom yang bukanlah sekuat OSO3H ni untuk menarik elektron density. So maksudnya H ini sangat mudah untuk dilepaskan. Sebab itu nama dia acid. Kalau dia bukan acid, tidak bolehlah dia gelar acid kalau H ini tidak mudah dilepaskan. Apa yang jadi sekarang, daripada lone pair, daripada one of the lone pair, satu daripada lone pair of the alcohol ni, dia akan EPF dia akan
push dua-dua lone pair tu untuk menculik H ni. Dia culik ambil ni. Dia ambil ni. Okay. So tengok, saya start daripada lone pair of the oxygen. So dia ambil H ni. Okay, dia dah ambil H ni. Dan apa jadi sekarang? Kedua-dua elektron daripada bond ini sekarang ditolak pula EPF dia ke arah oksigen ini. Sebab sekarang lone pair ini diambil H ni kan. Sebab H ini adalah orang yang sangat kekurangan elektron. Yang ini sangat tinggi dengan elektron. So dia akan ambil benda. Jadilah benda ni. Okay, so what happened? Sekarang dah perlu UV ya. Jangan pandai-pandai letak UV. UV cuma untuk alkane sahaja. Sekarang kita sedang bercakap pasal alkohol. Apa akan jadi? Kamu akan form, okay, yang ini protonated alcohol. So sekarang alkohol kamu ini ada positive charge. Kalau kamu tengok alkohol kamu sekarang, dia ada positive charge macam tu. Kenapa alkohol itu oksigen ni akan ada positive charge? Sebab dia sudah terlebih bond. Oksigen tu cuma boleh ada 2 bond kan? Maksudnya dia sudah terlebih 1. Dia sudah ada positif di sana. Dan apa jadi dengan osoh kamu tu? Osoh kamu tu akan jadi negatif. Dia akan jadi OSO3H. So sini dia akan ada negative charge. Macam tu. Okay? So is this okay guys? So far, ada soalan sebelum kita teruskan? Sir, Ya. yang arrow tu memang dia bukan half arrow kah, sir? Bukan, sebab sekarang kita tolak 2 elektron sudah, satu saja elektron. Maksudnya sekarang EPF dia tu yang kamu nampak lone ni ada 2 di atas ni yang ada tangan warna putih saya sekarang. Nampak? Nampak, sir? So kedua-dua lone pair ni dia akan ditolak untuk menangkap H tu. Dia tolak dua-dua. Dia bukan satu saja elektron. Tadi untuk yang free radical tu dia cuma tolak satu kan? Satu pergi sebelah, satu pergi sebelah. Tapi sekarang ini, kedua-dua elektron itu ditolak. So that's why dia punya arrow double. Dan yang ini dalam, kalau kamu tengok bond yang biru ni sekarang, antara H dengan osoh ni, dalam satu bond ini ada 2 elektron kan? Okay. So kedua-dua elektron itu ditolak pula dia bagi sama oksigen. That's why osoh kamu tu ada negative charge. Bukan dot. Kalau dia dot, dia free radical lah. Sebab terima 1 elektron sahaja. Itulah beza dia tu. Yang half-headed arrow tadi tu cuma akan digunakan untuk free radical substitution. So selain daripada free radical substitution, kita akan mula guna double-headed sudah EPF. Ini adalah EPF double-headed. So kamu kena faham sekarang. Saya tulis di atasnya. So yang ini EPF double-headed shows 2 electrons are pushed at the same time. So itu kamu boleh tulis di mana dalam nota kamu tu. EPF ini, EPF double-headed arrow ni shows 2 electrons are pushed at the same time. So sebenarnya di sini apa yang berlaku? Di area ni sekarang apa yang berlaku? Telah berlaku, area sini ya, area sini ni sekarang ni telah berlaku heterolytic
heterolytic cleavage. Okey? Pemotongan bond yang tidak sama rata. So, jadilah heterolytic cleavage. Kalau free radical tadi, homolytic cleavage. So, heterolytic cleavage, arrow EPF dia kita guna yang double-headed arrow macam begini. Okey, so kita akan sambung untuk mekanisme ini pada malam nanti. Kita ada online punya lecture kan, kita akan sambung. BP30 itu kelas ke lepas ni? Saya Cik, dah sir. Bayo kan Ada kelas? jam 4 lah. Bayu. Jam 4 baru ada kelas. Iya, Kalau jam begitu 4. kita teruskan supaya malam tidak buat, bolehkah? Boleh kamu mau rehat? Diam dulu kau. Malam tuh tutorial tuh face to face kan, kita buat online juga kan? Kita buat online macam ni. Cuman tuh. Terus Kak Pika. Kalau dapat nama, kalau tidak mau teruskan tidak apa, malam kita buat kita terus saja nanti gunain, tidak ada masalah. Kalau terus sekarang jadi malam tuh 1 jam ya lah, gitu Kak Sa? Ya, 1 jam saja, 7 sampai 8 saja. Bah, sekarang lah jadi malam dapat turun BT. Memang tidak turun PT pun malam, kita buat online. Bah kasih. Nah, Sekarang lah sir. sekarang Mas. Oke sir. Betul? Oke, sir. Sebab CP01 akan teruskan sampai pukul 4 nih. Oke, saya lanjut. Betul lah, BP32 kalau kita lanjut saya sambung dengan mekanisme ni lah. Lepas itu kita boleh selesai 2 mekanisme sudah. Nanti malam kita sambung mekanisme yang ketiga. Boleh, Oke sir. sir. Okay, good. Okay, kita teruskan dengan ini sekarang. Okay, kalau habis yang ini tidak semestinya kita saya pukul 4 mungkin. Now, ini adalah heterolytic cleavage. Okay, kenapa? Sebab kita bagi elektron itu tidak sama rata. Kalau yang tadi free radical substitution, saya cuba kembali sedikit. Harap-harap kamu tidak confused. Saya cuba. Okay, kita tengok yang semua ni lah. Okay, saya ambil contoh yang paling simpel di atas itu. Okay, bila kamu tengok yang free radical substitution ni, kalau kamu tengok dia punya arrow, kalau kamu tengok arrow dia sekarang, okay, kalau kamu tengok arrow dia sekarang ni, dia bagi sama rata. Dia bagi sebelah, dia bagi sebelah. Macam itu. So itu maksudnya homolytic, pembahagian, pemotongan yang sama rata. So that's why diguna half-headed. Tapi untuk reaction selain daripada yang ini, free radical substitution, ini adalah free radical substitution. Bila kita sudah guna double-headed arrow, bila kita sudah guna double-headed arrow macam begini, ini kita panggil sebagai heterolytic cleavage. Pembahagian yang tidak sama rata lah. Maksudnya sekarang, kedua-dua elektron pada bond ini, yang ada tangan putih sekarang ni, kejap yang di sini. Kedua-dua elektron pada bond yang saya pegang sekarang ada tangan warna putih ni, ditolak semua. Kedua-dua tu dibagi kepada oksigen ni. Okay, as you can see ni lah, dalam apa tu. Kedua-dua tu dibagi kepada oksigen yang itu. So that's why the heterolytic cleavage. Okay, sekarang kita teruskan dengan step yang kedua. Ini step yang pertama, selesai protonated. So inilah protonated alcohol. So I'm gonna write down here, bawah sini elektron ini, benda ni adalah protonated alcohol. Okay. Alkohol yang sudah menerima proton. Dia terima proton daripada sulfuric acid itu tadi. So, kita lanjut ke step yang kedua.
Okay, step 2. Elimination of H2O. Okay. So, lukis balik yang protonated alcohol tu. Okay, lukis balik yang protonated alcohol. So, apa jadi sekarang? Untuk step yang kedua, dia mau buanglah yang air dia ni. Macam mana? Dia ambil dari bond kedua-dua bond. Ingat tak, dalam satu bond ini, kamu tengok bond yang ini sekarang, yang attach carbon ni dengan oksigen. So, both of the electrons daripada bond ini, dia akan kena push dia akan kita push apa ni? Kita push dia ke oksigen. Macam tu. Okay. So, bila kita sudah push, kita ambil 2 elektron dari sini, kita push ke oksigen ni. Apa jadi sekarang? Dia akan ini akan terputuslah. So, sini kita akan form carbocation. Okay, jadilah benda ni. Okay, benda ni kita namakan sebagai, sini ada plus. Ini adalah secondary carbocation. So, bila ada eliminate water tu, terjadilah secondary carbocation. So, satu tip yang paling penting tip yang sangat-sangat penting, very important tip. After carbocation is made, stop dulu. Stop and consider for shifting atau arrangement.
Kalau maksudnya sekarang kita sudah sampai pada tahap ada carbohydrate ion kan, kita stop dulu. Kita stop dulu, jangan kelang kabut. Kita stop dan kita fikir, boleh shift ke tidak? Itu kena set di kepala. Asal ada carbohydrate ion dan memang akan ada carbohydrate ion untuk mekanisme ni, fikir, boleh shift ke tidak? Boleh shift ke tidak? Boleh shift ke tidak? Apa maksud dia boleh shift ke tidak? Itu kamu akan tengok kiri kanan dia nantilah. Ini adalah perbezaan dia kalau kita banding dengan free radical tadi. Free radical tidak ada benda sebab dia menghasilkan free radical, bukan carbohydrate ion. Ini cuma untuk carbohydrate ion. Kalau ada carbohydrate ion, kau kena stop. Jangan kelang kabut, stop dulu, fikir. Boleh shift ke tidak? Boleh shift ke tidak? Itu kamu kena tanya. Okay? So, bila kamu sudah consider dia boleh shift ke tidak, macam mana dia mau tengok shift boleh ke tidak? So step 3. Okay, kejap. Step 3. Dia akan berlaku rearrangement. Saya letak dalam kurungan if possible. Okay, dia akan berlaku rearrangement if possible. So ada perkataan if possible. So step 3 saya akan letak star di sini. Kenapa? Sebab kadang-kadang kejap, tunggu dulu lah. Tempat kamu belum siap dia tuliskan. Okey, suara saya, guys. Okey, sir. Okey. Okey, kalau kamu tengok sekarang yang step 3 tu saya letak ada 2 star. Apa? Dia bergantung kepada mekanisme kamu tu. Sama ada perlu ataupun tidak. Kadang-kadang tidak perlu, kadang-kadang dia perlu. Tapi untuk contoh yang saya tunjukkan ini sekarang, ini adalah contoh di mana kita perlu buat shifting. Kenapa? Ini saya akan ajar sekarang. Kita macam mana kita mau decide sama ada perlu shift ataupun tidak bila sudah ada carbohydrate ion. Okey, tengok sekarang. Ini carbon sini kan. Ini sebenarnya carbon ni yang tangan putih sekarang ni di atas. Okey, sabar. Okey, ini carbon ni sekarang. Tapi carbon ni ada positive charge. That's why kita panggil dia carbohydrate ion. Dan kelas dia adalah secondary. Kenapa? Sebab dia attach pada satu carbon dengan 2 carbon. Kalau kamu tengok ni sekarang, dia attach pada satu carbon dan 2 carbon kiri dan kanan tu. So that's why dia secondary carbohydrate ion. Kalau dia secondary carbohydrate ion, maksudnya dia belum mencapai carbohydrate ion yang paling stabil. Carbohydrate ion yang paling stabil adalah tertiary carbohydrate ion. Itu kamu kena ingat. So mudah sekarang actually. Primary carbohydrate ion itu adalah yang paling kurang stabil, followed by secondary carbohydrate ion, dan yang paling stabil itu adalah tertiary carbohydrate ion lah. Tapi kalau tengok sekarang, dia hasilkan, bila dia eliminate water ni, dia hasilkan carbohydrate ion, secondary carbohydrate ion. Maksudnya ada kemungkinan lah dia boleh hasilkan tertiary carbohydrate ion. Macam mana kita mau consider, tengok kiri kanan. Kamu kena fikir, kalau positif ini, dia pindah pergi sebelah carbon sebelah kanan. Okey, dia pergi carbon sebelah kanan. Tunggu tangan tu. Adakah jadi kelas carbohydrate ion yang lagi tinggi ataupun lagi stabil ataupun lagi kurang stabil? Kurang. Itu kamu kena tanya. Yes, kurang stabil. Betul, sebab dia akan hasilkan primary carbohydrate ion. Tapi kalau dia punya plus sini, kita pindahkan dia di sebelah sini. Dia cuma boleh pindah sebelah menyebelah saja. Kamu punya syllabus cuma sebelah menyebelah. Jangan gelojoh sampai pergi sebelah yang jauh-jauh, tidak perlu. Okay, syllabus kamu cuma emphasize sebelah menyebelah saja. So kalau dia pergi di sebelah kiri pula, carbon sebelah kiri pula, kalau dia pindah pergi sana. So apa jadi? Adakah dia akan hasilkan carbohydrate ion yang lagi stabil? Yes. Dia akan jadi tertiary carbohydrate ion.
So itulah yang benda yang kamu perlu fikir. Bila kita sudah hasilkan carbocation, kau kena fikir benda tu dulu sebelum kamu teruskan dia punya mekanisme. Okay? So kita tengok sini, kita lukis balik yang secondary carbocation tu pada step yang ketiga. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay. Okay. So kamu lukis balik benda ni pada step yang ketiga. Ingat, step 3 ni ada 2 bintang. Kenapa? Sebab dia if possible. Kamu kena tengok structure dia juga tu. Boleh dia hasilkan carbocation yang lebih stabil. Okay? So sebenarnya ini kan skeletal structure kan. Kalau kamu tengok pada skeletal structure ni sekarang, kalau kamu tengok pada carbon yang di tengah ni, sekarang, kamu tengok ada tangan nanti warna putih di sana. Okay, kalau kamu tengok pada carbon yang saya letak dia punya indicator satu sekarang, carbon itu sekarang belum, dia cuma ada 1, 2, 3 bond yang dilukiskan. So maksudnya ada hidden H lah, ada H yang tersembunyi. Sebab ini ada skeletal, ingat dalam video tu. So actually ini ada H yang tersembunyi macam ni. Okay, sama juga di sinilah, sini pun ada H yang tersembunyi. Sini pun ada H yang tersembunyi. Samalah, sini pun ada. Semua yang warna biru tu adalah H yang tersembunyi. Cuma mau tunjuk bahawa dalam skeletal structure tu ada H yang tersembunyi yang kita boleh consider. So apa jadi sekarang? So ini ada H, ini ada H juga. Apa jadi sekarang ni? Kita tahu sudah, kalau positive charge ini dah pindah ke sebelah kiri, carbon di sebelah kiri, dia akan jadi lagi stabil. So dia akan berganti tempat lah. Dia akan berganti tempat dengan H yang ini sekarang, yang H yang di tengah ni. Dia akan berganti tempat. Okay? Kalau kamu rasa bingung, kenapa dia boleh berganti tempat? Tidak perlu rasa bingung dulu. Kamu ikut sahaja. Memang itu possible. Boleh dibuat. Kalau dia boleh form carbocation yang lagi stabil. Kenapa? Sebab Tuhan sudah menetapkan dia macam begitu. So, jangan lagi persoalkan. Okay? So, positif tu akan pergi tengah sini. Lepas tu yang... Okay, kamu tengok sekarang positif tu akan di tengah sana. H tu pula akan berada di sini. So, diorang berganti tempat. Biar berganti tempat, apa yang jadi sekarang ni? Sekarang kita sudah hasilkan tertiary carbocation dalam kurungan more stable than secondary carbocation. Okay, kena tulis macam tu. Kena bagi tahu dia more stable than secondary carbocation. And then ada benda penting yang kamu kena tulis di atas arrow tu. Benda itu adalah 1, 2, sengkang hydride. Shift. Okay, 1, 2, hydride shift. 1, 2 ni bukan kedudukan carbon bukan macam yang dalam nomenclature.
1, 2 di sini, dia cuma mau kasih tahu sebelah menyebelah. Okey, itu maksud dia sekarang. Kamu kena faham yang 1, 2 di sini sekarang, yang saya bulatkan tu, ini bukan kedudukan. Ini dia cuma bagi tahu next to one another. Saya mau tanya, Pak. Boleh tanya? Tanya saja. Semacam secondary carbon, kalau dia boleh form tertiary, possible lah. Jadi kita buat step 3 ni kan. Ya, Jadi, kita akan, betul. Okey, jadi kalau step 1 ni, step 1 pula. Jadi kalau kita dapat primary carbon daripada step 2 tu, kita tak boleh form tertiary, tapi kita boleh form secondary. Kita tetap akan rearrange saja dia, sir. Ya, tetap akan rearrange. Dia akan mau kau kena hasilkan karbohidrat yang lagi stabil. Kau kena tengok. Okey, sir. Thank you, sir. Ya. Itu soalan yang bagus lah. Okey, sebab konsep dia sekarang, kalau kamu form karbohidrat ion, lepas tu karbohidrat ion dia tu kurang stabil, kamu cuba tengok. Cuba fikir, boleh saya hasilkan karbohidrat ion yang lagi stabil? Kalau boleh, step 3 ini perlu tulis. Kalau tidak perlu, tidak possible, step 3 ini tidak perlu buat. Okey, terus masuk pergi step yang seterusnya. Ada apa lagi soalan sebelum kita masuk kepada step yang keempat? Ada soalan, sir. Okey, kalau tidak ada, kita tengok step number 4. Step 4 adalah deprotonation of paling senang lah kita ubah nama. Ini nama satu lagi. Kita ubah nama step ni. Formation of carbon double bond. Okay, so formation of carbon double bond. Macam mana kita lukis yang paling stabil ni? Kita sudah rearrange kan, ada rearrange, dan ini nama dia 1,2 hydrate. Kenapa dia 1,2 hydrate shift? Sebab kita ubah tempat plus ni dengan H ni. Okay, kita ubah plus ni dengan H ni. Ada satu lagi 1,2 methyl shift. Itu macam mana contoh dia, nanti saya akan bagi dalam video ada satu lagi lah. Itu saya bagi kamu tengok, kamu cuba tengok nanti macam mana 1,2 methyl shift. Tapi ini nama dia 1,2 hydrate shift sebab positif tu dengan H tu yang berubah tempat. Okay, so formation of carbon double bond. Kita ambil 1, 2, 3, 4. So ini ada positif di sini. Lepas itu H itu ada di sini. Okay. Tengok tempat-tempat belum muncul lagi. Okay, apa berlaku sekarang? Bila kita mau form carbon double bond, kita akan datang balik datang balik osoh tu. Osoh datang balik. Dia tiap positif kan? Sebab H dia rampas tadi. So dia datang balik. Osoh ni akan datang balik sebab dia mau ambil balik apa yang sudah dirampas. So maksudnya macam kamu pernah tahu tayangan apa? Pontianak Harum Sundal Malam? Dia bilang pulangkan. Okay, kita mau ambil balik H dia tu. Sebab dia tidak boleh stay negatif macam begini.
Dia cakap saya tak boleh stand negatif macam begini. Kau sudah ambil H saya tadi, kasih balik H saya. So dia ambil balik H mana yang dia ambil? Yang inilah yang kita suruh lukis ni, dia boleh ambil yang ini. Tidak ada masalah. Okay, kenapa dia mau ambil H yang ini? Sebab H ini yang berdekatan dengan plus charge ni. Okay, dia boleh ambil juga H yang ada di sini. Dia ada beberapa pilihan lah. Dia boleh ambil H bawah sini pun boleh juga. Tapi dia akan ambil H ini. Kenapa? Sebab dia akan hasilkan major product. Okay, macam mana kita tentukan major product untuk ini? Ada satu rule yang kita perlu apply. Okay, dan rule ini cuma apply untuk penghasilan alkin. Now, macam mana dia punya mekanisme? Okay, sekarang ini daripada negative charge. Okay, sabaras, kita kena lukis betul-betul. Okay, kita padam balik yang ini dulu. Kosong ni. So, oso yang sebenar, kamu kena lukis oso. Dia ada 3 lone pair. That's why dia ada negative charge. Okay, so lukis oso macam ini. Ada 3 lone pair pada itu. Sama juga, apa jadi daripada lone pair ni, one of the lone pair, dia akan ambil H yang ini. Dia akan ambil balik H yang itu. Okay. Bila dia sudah ambil H yang itu, elektron yang memegang. Sebab sekarang H ini yang kena ambil, kalau kamu tengok ada tangan warna putih nanti. H ini kena ambil dan dia adalah di antara dengan karbon ni kan. So, jadi sekarang dia akan tolak elektron, dua elektron tu ke arah sini. Okay? Kamu tengok sekarang, dia akan push. Okay, dia buat macam tu sekarang. Dia akan push. So, dia akan berada di antara, okay? Dia berada di antara carbon ion ni dengan carbon yang satu ni yang ada H. So, dia mesti di antara, dia kena bond ni. Dia punya kepala arrow tu mesti menuju ke arah antara carbon ini dua. So, bila dia sudah buat yang itu, kita form lah carbon-carbon double bond. Terjadilah carbon-carbon double bond di sini. Okey, dapatlah carbon-carbon double bond. Lepas itu, osoh pun mula terbentuk kembali. Okey, so ada balik dia punya lone pair. Dan inilah osoh dia sekarang. Balik sudah osoh ya. So this is your major product based on dalam kurungan S, A, Y, E, Z, E, F, F, Z, rule. Okay, based on Z rule. Kita apply Z rule. Okay, minor product, sebenarnya saya akan tunjuk minor product ni macam mana. So, minor product dia punya structure macam ni. So, ini adalah minor
Dalam exam, dia cuma akan tanya saja, apa rule yang digunakan untuk menentukan meja mana? So, dia punya cara mau jawab tu set-Zef rule. Dan set-Zef rule ni cuma apply untuk bila kita menghasilkan alkin. Okay? So, kalau you punya produk itulah alkin dan dia tanya apa rule kita apply untuk tentukan siapa meja mana alkin, jawapan dia set-Zef rule. Dapat 1 markah. Kalau dia tanya, apa itu set-Zef rule? Okay, saya akan tulis di tepi sini. Set-Zef rule itu apa maksud set-Zef rule? Mana sudah pen? Bear with me, guys. We're nearly there. Okay, set-Zef rule. More stable alkene is the one with more alkyl groups attached on the carbon double bond. Okay, so more stable alkene is the major product. So ini adalah dia punya definition lah untuk set-Zef rule. More stable alkene is the one with more alkyl groups attached on the carbon-carbon double bond. More stable alkene is the major product. Apa maksud dia tu? Okay, last ha. Kalau kita tengok antara dua produk sini sekarang, major dengan minor. Mekanisme tadi tu untuk mekanisme major. Saya tidak tunjuk mekanisme untuk minor. Okay, saya cuma tunjuk mekanisme untuk major tadi. Bila kamu tengok, kita tengok ya. Mana sudah tu? Warna kuning. Come on. Yang okay. P dekat oksigen ke byproduct tu mau tulis kah juga? Ataupun boleh kita tulis H2SO4? Kalau sudah, ya boleh. Kalau sudah selesai mekanisme, boleh tak perlu lone pair. Tapi bila kita buat mekanisme, mesti tunjuk. Oh, okay. Thank you. Kalau sudah habis, sudah mekanisme, tidak perlu tunjuk, tidak apa juga. Okay, sekarang ini tengok, saya highlight, tidak boleh nampak pula. Mungkin kita guna color hijau, tidak boleh nampak juga. Okay, tidak apa, saya rasa boleh. Okay, kalau saya buat ni, tengok pada carbon-carbon double bond ini, yang saya highlight hijau, dua ni saya highlight hijau, carbon double bond dia dengan minor. Okey, kalau kamu tengok pada kedua-dua carbon-carbon double bond, sangat-sangat jelas sekali yang di atas ini lagi banyak alkyl group. Dia ada satu alkyl group, yang kuning ni alkyl group saya bulatkan, 2 alkyl group, 3 alkyl group. Okey, dia ada 3 alkyl group yang attach pada carbon-carbon double bond. Untuk major based on set-Zef. Tapi untuk minor, pada carbon-carbon double bond, dia cuma ada 1 alkyl group, 2 alkyl group. Ada 2 saja alkyl group. So that's why dia dikonsider sebagai minor. Okay? Yang di atas itu dikonsider sebagai major. Sebab dia lagi banyak alkyl group attached on the carbon-carbon double bond. Tapi paling mudah lah, paling cincai dalam exam, kalau dia bagi reaction, kamu nampak sejak produk dia itu adalah alkene dan dia tanya apa rule, terus tulis set-Zef. Jangan lagi fikir banyak-banyak. Memang itu jawapan dia. Ada beberapa saja rule. Ada set-Zef rule, Markov-Nikov rule,
anti-Markov-Nikov rule. Okay? Itu sahaja. Ada 3 rules yang kita perlu tahu untuk organik. Jadi untuk ZZ, ingat, ZZ rule cuma untuk produk alkin. Bila produk itu adalah alkin, kita apply ZZ rule. Itu cara dia mau tahu. Kalau kamu tidak boleh hafal sekalipun, dia punya definition di sini, jangan sia-siakan peluang untuk dapat satu markah yang mudah. Okay? Tengok produk dia. Kalau produk dia alkin, dan dia tanya apa rule yang di-apply untuk tentukan major minor, ZZ rule. Ejaan ZZ kena betul, tidak boleh salah sebab ini nama orang. So kita perlu memberi penghormatan pada saintis yang sudah buat benda ni. Okey, ada soalan sebelum saya bagi kamu satu soalan tambahan, kamu boleh cuba sendiri. Ada soalan? Tidak, Sir. Okey, kalau tidak ada soalan, saya bagi satu soalan tambahan. Kamu cuba buat sendiri dulu. Nanti saya akan bagi dia punya solution lah dan kamu akan cuba buat. Soalan dia sekarang, kita mau buat mekanisme untuk inilah, saya bagi yang mudah. Saya bagi 1, 2, 3, 4. Okey, so sini ada OH. Okey. Lepas itu plus dengan concentrated H2SO4. Mesti ada heat, kena ada heat. And then dia akan jadi mana sudah pen? Okay. Okay. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu plus lah H2O. Okay. So yang ini coba buat dia punya mekanisme. Okay, kalau sudah salin benda tu, so that's all for this evening lah, this afternoon. Kita sambung pada pukul 7.30 malam nanti. Kita sambung dengan mekanisme yang ketiga, iaitu yang ketiga iaitu hydrohalogenation of alkene. Yang ketiga dan yang keempat. Sebab yang ketiga dan keempat tu terlalu senang. Pendek betul. Selesai dalam masa 1 jam. Boleh? Okay, sudah salin semuanya? Okey, Sir. Sudah, Sir. Okey, sudah salin. Okey, cuba buat. Nanti saya akan bagi dia punya jawapan tu lah. Saya akan bagi jawapan dan kamu cuba tanda sendiri. Okay, thank you very much for your attention, guys. So I'll see you guys at 7:30. Kita sudah selesai 2 mekanisme dan malam ini kita akan selesaikan lagi ketiga dan keempat. Jadi kita tinggal lagi benzin dan juga SN1, SN2 lah. So mungkin dalam minggu ini boleh selesai lah dia benda. Okay, thank you guys. I'll see you guys tonight. Thank you, Sir. sir. Thank you, 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 sir. Okay, welcome everyone.